Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini Agenda Awani. Malaysia menjadi antara pasukan negara asing yang pertama tiba di Turki bagi membantu kerajaan negara itu dalam misi mencari dan menyelamat atau SAR mangsa tragedi gempa bumi. Dan Malaysia menghantar pasukan pertama SMART yang terdiri daripada pasukan perubatan, daripada Kor Kesihatan Diraja atau KKD serta unit K9 JBPM dan pasukan khas bahan kimia berbahaya atau hazmat bagi membantu misi SAR gempa bumi di selatan Turki sebagai tanda solidariti. Hari ini kita nak bercakap lanjut berhubung dengan gempa bumi Turki, cabaran dan juga misi SAR SMART yang kini berada di sana. Saya berbesar hati bersama dengan Major Syahrul Nizam Jaafar, Yusa Komander Ajutan Pasukan SMART. Langsung kita bawakan dari bumi Turki bersama-sama dengan Tuan Syahrul Nizam Jaafar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama sekali terima kasih Tuan kerana bersama-sama dengan Astro Awani. Kami tahu kekurangan masa di sana dengan pasukan SMART dan juga pasukan SAR. Dan juga kalau penonton dapat saksikan ketika ini, Tuan Syahrul Nizam Jaafar berlatar belakangkan antara lokasi yang terjejas akibat gempa bumi berkenaan. Tetapi Tuan sebagai permulaan, mungkin Tuan boleh kongsikan di mana Tuan berada sekarang ini dan bagaimana dengan misi SAR yang berlangsung setakat ini? Berapa jumlah pasukan SMART yang telah menemui mangsa yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia setakat hari ini, Tuan? Okey, terima kasih di atas jemputan saya sebagai uh, ahli kepada pasukan yang hadir di bumi Turki. Pasukan kami dinamakan sebagai My Team Relief, iaitu gabungan di antara pasukan SMART, Hazmat dan juga medical daripada KKD ATM. Jadi kami seramai 70 orang yang menganggotai dipanggil sebagai MAS 01 dalam kod di dalam Insarak lah. Jadi base operation kami sekarang berada di Nur Dagi, iaitu satu bandar di daerah Gagistep, iaitu di bahagian selatan daripada Ankara. Kawasan ini merangkumi sebuah bandar yang berkepadatan seramai lebih kurang dalam 50,000 orang penduduk di sini. Jadi terdapat puluhan bangunan yang telah runtuh di dalam kawasan bandar ini. Jadi sepanjang pengoperasian kami bermula daripada hari Rabu yang mana kami tiba di Nur Dagi ni seramai 52 mangsa di mana 47 daripada mangsa itu telah meninggal dunia dan 5 kami telah berjaya menjumpai mangsa yang masih hidup setelah 6 hari di bawah runtuhan bangunan. Dan juga Tuan, dari sudut di kawasan berkenaan seperti yang Tuan nyatakan tadi, adakah telah meliputi semua kawasan pencarian ataupun masih ada kawasan-kawasan runtuhan yang masih lagi belum dicari ataupun dilihat dan sebagainya, Tuan? Okey, secara keseluruhannya fasa pencarian di kawasan ini telah mencapai ke fasa yang kelima. Secara keseluruhan di tempat pengoperasian ni telah dibuat mencari dan menyelamat lah. Jadi segala runtuhan yang berlaku kat sini telah dikuasai oleh pasukan-pasukan mencari dan menyelamat. Jadi
memang tiada lagi kawasan yang tiada pasukan untuk mencari mangsa-mangsa yang masih di bawah runtuhan. Mhm. Dan juga tuan dan juga pasukan lain masih percaya ada mangsa yang mungkin terperangkap di bawah runtuhan berkenaan ketika ini? Um, pada penglihatan pasukan penyelamat, Mhm. masih juga ada lagi mangsa-mangsa yang masih tidak dijumpai di bawah runtuhan, tapi pada jumlah yang sedikit lah. Mungkin maklumat kehilangan ahli keluarga tu tidak diketahui dan tidak disampaikan kepada uh, pasukan penyelamat yang ada. Contohnya mungkin mangsa yang hilang tu terdiri daripada uh, penduduk luar, iaitu atau parti yang tidak berdaftar. Jadi agak sukar untuk mereka mengesan siapakah yang masih lagi berada di dalam runtuhan. Mhm. Ini bermaksud ada identiti-identiti yang mungkin tidak diketahui dan sebagainya, dan itu mungkin antara cabaran dan juga masalah yang mungkin timbul dalam kalangan anggota penyelamat dan sebagainya. Tuan, kalau boleh kongsikan bagaimana teknik ataupun cara pencarian itu, kalau kita biasa lihat dan juga biasa tengok, tetapi dalam keadaan bencana seperti ini, pasukan ini bagaimana cara dan juga teknik pencarian itu dibuat, tuan? Okey, bagi pasukan kami, memang ada teknik dan SOP yang perlu kami patuhi, di Hmm. mana fasa-fasa pencarian tu terbahagi kepada 5 fasa lah. Jadi teknik yang pertama adalah mengesan menggunakan anjing mengesan. Okey, yang kedua menggunakan pasukan hazmat untuk mengesan sekiranya terdapat apa gas-gas yang beracun yang boleh menyebabkan pasukan anggota penyelamat terdedah kepada bahaya. Hmm. Selepas anggota hazmat, iaitu pasukan ahli pasukan yang menggunakan detektor, iaitu sama ada kamera ataupun dasar untuk mengesan mangsa-mangsa di bawah runtuhan. Selepas itu baru kita menggunakan peralatan-peralatan memecah dan memotong sekiranya kita mengesan ada mangsa di bawah runtuhan. Mhm. Dan tuan, sepanjang tempoh pencarian sehingga ke hari ini, apa cabaran besar bagi pasukan penyelamat, SMART dan juga semua sekalilah untuk mendepani situasi seperti ini? Apa antara perkara yang mungkin paling sukar didepani oleh pasukan penyelamat? Untuk kerja-kerja menyelamat sebenarnya tidak sukar bagi kami sebab Hmm. kami pun dibantu oleh jentera-jentera seperti ekskavator yang mana uh, dapat mempercepatkan proses pengalihan uh, bim-bim dan batu-batu yang besar seperti dinding dan lantai yang agak sukar bagi kami untuk memecahkan untuk mengeluarkan mangsa di bawah runtuhan. Tapi cabaran yang paling besar bagi kami di sini adalah cuaca yang Ya. begitu agak ekstrim bagi Hmm. kami sebagai rakyat Malaysia yang jarang-jarang sekali kami mengalami kesejukan di waktu malam di bawah negatif, paling minima negatif 8 darjah Celsius lah. Mhm. Tuan, kalau tempoh pencarian itu biasanya pada hari pertama berada dan juga menjejakkan kaki di sana, berapa tempoh dan juga jangka waktu pencarian? Adakah 24 jam ataupun ada waktu-waktu yang terpaksa dihentikan sementara?
Untuk pengoperasian kami menjalankan kerja-kerja mencari menyelamat bermula daripada pagi sehingga jam 8 malam sahaja. Di mana jika melebihi jam 8 malam agak sukar bagi kami kerana keadaan cuaca yang begitu sejuk Hmm. dan situasi yang agak berbahaya bagi kami lah. Ya. Takut ada ancaman daripada luaran yang kami tidak jangka pada waktu malam. Mhm. Itu antara perkara yang mungkin didepani oleh pasukan penyelamat dan pastinya komitmen yang sentiasa diberikan, yang ditunjukkan dalam membantu mangsa yang mungkin terjejas akibat bencana gempa bumi. Tuan, tapi kita nak menyorot sedikitlah mungkin sebelum saya bertanyakan berkaitan bagaimana pengalaman tuan dan juga pasukan lain menemui mangsa yang meninggal dunia dan juga yang masih hidup. Tetapi bagi tuan sendiri secara peribadi, pertama kali menjejakkan kaki di ground zero di kawasan yang terjejas akibat gempa bumi ini, bagaimana, apa yang tuan boleh gambarkan dan juga tuan boleh ceritakan? Saya boleh gambarkan sekiranya mangsa yang berada di bawah peruntuhan tersebut adalah ahli keluarga kami sendirilah. Hmm. Jadi kita dapatkan bayangkan kesedihan. Walaupun bukan ahli keluarga kita, kami sebagai manusia biasa memang kadang-kadang menitis juga air mata, yang mana sedih melihat masa-masa seperti anak beranak satu keluarga di tempat tidur Hmm. kami yang kami keluarkan lah. Jadi kita dapat bayangkan lah macam mana ahli keluarga mereka melihat sendiri mangsa yang depan mata mereka tu adalah ahli keluarga mereka lah. Memang sedih. Mhm. Saya pun, pengalaman saya sebelum ni pun masuk ni dah 3 kalilah saya berhadapan dengan situasi bencana yang besar. Ya. Pertama di Aceh. Mhm. Saya pernah duduk di sana menyelamatkan mangsa selama 3 bulan. Yang kedua, semasa gempa bumi di Gunung Kinabalu, saya sendiri berada di atas Gunung Kinabalu tu, membawa mangsa-mangsa turun, dan ini adalah masa bencana yang ketiga yang saya terlibat lah. Mhm. Dan juga tuan tadi tuan ceritakan bagaimana penemuan satu keluarga dalam bilik tidur yang ditemukan oleh pasukan SMART. Cerita-cerita lain yang mungkin tuan boleh kongsikan, terutamanya mereka yang terselamat dalam kejadian ini. 5 orang difahamkan daripada 52 mangsa yang ditemui. Bagaimana keadaan mereka ketika itu, tuan? Keadaan mangsa yang terselamat tu memang lemah lah. Hmm. Setelah 6 hari di bawah runtuhan bangunan yang mana tiada makan dan minum, mereka cuma bergantung kepada air kencing. Hmm. Mereka minum air kencing sendiri untuk survive sebelum mereka dijumpai. Tapi semasa mereka dijumpai itu memang dalam situasi yang lemah lah. Tuan, kalau kita faham di kawasan di ground zero berkenaan, mungkin ada ahli keluarga yang mungkin berada di situ menantikan pengharapan yang lebih besar untuk melihat kepada keluarga mereka yang terselamat dan sebagainya. Ada tak tuan melihat kepada mereka ahli keluarga berada di kawasan-kawasan sekitar pada hari pertama, hari kedua, mungkin bagaimana situasi penerimaan dalam kalangan keluarga pada ketika itu, tuan? Okey, di kalangan keluarga dan penduduk di sini,
mereka amat memberi kerjasama lah kepada pasukan penyelamat untuk memberi maklumat, info tentang ahli keluarga yang hilang dan masih berada di dalam runtuhan bangunan tersebut. Jadi memang mereka memberi kerjasama yang penuh lah dan Hmm. amat memudahkan kami untuk mengesan lokasi-lokasi yang tepat supaya kerja-kerja penyelamatan tu dapat berjalan dengan lancar. Mhm. Dan juga Tuan, selain daripada pasukan Malaysia ataupun pasukan SMART seperti yang Tuan nyatakan tadi, siapa lagi sebenarnya yang berada di kawasan Ground Zero, di kawasan tempat SMART Malaysia ini berada? Ada atau tidak daripada pasukan negara-negara lain ataupun memang telah pun dikoordinasi mengikut kawasan dan juga tempat yang ditetapkan oleh kerajaan Turkiye? Okey, untuk penugasan dan deployment bagi mereka tim-tim di bawah Insarak, mereka telah tetapkan untuk berada di mana lokasi yang sepatutnya kami berada. Jadi di kawasan kami sekarang cuma terdapat 4 pasukan yang berdaftar di bawah Insarak, iaitu Hmm. Heavy USAR, di mana tim Malaysia, tim Qatar, tim Spain dan juga pasukan daripada India. Mhm. Itu antara Dan yang ya, ya, teruskan Tuan. dan yang selebihnya adalah pasukan-pasukan sukarelawan daripada uh, Turki sendirilah. Hmm. Mhm. Dan Tuan, daripada 70 orang pasukan daripada Malaysia yang bersama-sama dalam misi mencari dan menyelamat ini, adakah ia dilakukan penggiliran untuk bertugas ataupun bagaimana cara dan bentuk siri penyelamatan itu dilakukan, Tuan? Okey, untuk dari segi penugasan penggiliran, sebenarnya kami di sini terdapat seramai 140 orang, yang Okey. mana 70 lagi adalah tim bantuan kedua, yang mana terdiri daripada pasukan SMART, pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Khas Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. So Hmm. tim yang kedua ni kami gelar dia MAS 10, MAS 10. Hmm. Jadi penugasan kami memang kita bagikan kepada site-site pencarian yang kami buat tinjauan. Jadi setiap site ni kami bahagikan pula kepada tim-tim kecil yang terdiri daripada satu kumpulan seramai 12 orang. Jadi setiap kumpulan ni kami akan tugaskan selama 6 jam Oh, okey. sebelum kami buat pertukaran Hmm. shift dalam satu hari. Ya. Dan Tuan, berapa lama lagi dijangka akan berada di lokasi? Jangka masa yang kami jangka lebih kurang mungkin dalam sekitar 2-3 hari juga lagi lah. Hmm. Memandangkan fasa sekarang adalah fasa yang kelima, iaitu keseluruhan kawasan telah berjaya dan uh, dibersihkanlah. Cuma mungkin sedikit lagi mangsa-mangsa yang masih tidak dapat dikesan. Mhm. Dan juga Tuan, hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berada di lokasi. Bukan sahaja mungkin titipan semangat diberikan kepada pasukan SMART dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama ini adalah komponen solidariti yang dibawakan Malaysia. Perdana Menteri turun sendiri di Turki bersama dengan pasukan-pasukan menyelamat dan sebagainya. Apa antara perkara yang mungkin disampaikan oleh Perdana Menteri kepada tim penyelamat dari Malaysia hari ini tadi, Tuan? Beliau cuma mengatakan ribuan terima kasih lah di Hmm. atas tugas dan kejayaan kami dalam mencari mangsa yang masih hidup.
dan beliau menasihati supaya kami lebih semangat untuk meneruskan tugas sekiranya diperlukan. Mhm, mhm. Tuan, ada satu mungkin perkara kalau saya boleh bertanya kepada tuan secara peribadi waktu ini menjadi seorang anggota penyelamat, jiwanya perlu besar, usahanya perlu kuat. Apa sahaja rintangan yang ada, ia perlu memikirkan segala-galanya melebihi kadang-kadang daripada diri sendiri. Itu tugas yang dibawa oleh tuan dan juga pasukan SMART yang lain. Bagaimana untuk tuan sendirilah membawa semangat kekuatan itu untuk mencari mangsa berada di kawasan yang berisiko tinggi, contohnya dalam masa yang sama menemukan mayat-mayat dan juga mungkin mangsa yang masih hidup yang tercedera, agak teruk dan sebagainya. Ini bukan misi pertama tuan. 3 misi besar yang tuan telah lalui di Aceh, di Gunung Kinabalu dan kini berada di Turkiye. Kalau tuan boleh kongsikan bagaimana tuan membawa spirit ataupun semangat dan juga kekuatan itu sebagai seorang anggota penyelamat. Sebagai anggota penyelamat, saya pun rasa bangga pada diri sendirilah sebab Ya. saya sebenarnya daripada Angkatan Tentera Malaysia yang mana jauh di luar bidang sebagai anggota penyelamat. Mhm. Jadi saya cuma tanamkan niat saya untuk menyelamat kepada bangsa, agama dan negara lah. Jadi saya cuba untuk menguatkan dan berazam pada diri sendiri. Saya buat semua ni adalah untuk agama dan bangsa dan nama negara Malaysia saja. Mhm. Jadi walaupun saya terpaksa berjauhan dengan keluarga, bagi saya itulah tugas dan tanggungjawab kami sebagai benteng pada negara dan agama kita lah. Mhm. Dan juga tuan, sekarang ini bagaimana kondisi dan juga mungkin semua sekali ahli pasukan penyelamat yang berada di sana masih dalam semangat kuat, bagaimana dengan ketahanan mereka walaupun cabarannya besar, mendepani suhu yang agak mencabar, suhu sejuk yang di sana. Tetapi secara keseluruhannya bagaimana tuan? Semangat mereka, perjuangan mereka ketika ini? Secara keseluruhan semangat anggota kami sentiasa bersemangat. Hmm. Cuma hari pertama mungkin penyesuaian cuaca di sini agak ekstrim, tapi Ya. setelah mereka atau gerakkan di ground zero, mereka sentiasa bersemangat dan hari-hari bertanyakan mana lagi kawasan yang mereka boleh melaksanakan tugas. Jadi sehingga hari ini kawasan-kawasan yang sepatutnya boleh kami pergi sekarang dah banyak yang selesai. Jadi kami sekarang ni dalam fasa persiapan untuk kembali ke tanah air sebenarnya. Ya. Tuan, mungkin akhir sekali tuan, saya tahu tuan menggunakan telefon bimbit waktu ini. Kalau tuan mungkin boleh bangun, pegang telefon bimbit itu dan berjalan sedikit tuan untuk kita tengok kawasan sekitar yang berlatar belakangkan mungkin kawasan yang teruk terjejas ketika ini tuan. Boleh. Ya. Okey, ini antara kawasan ini antara kawasan awal yang anggota SMART berada ya tuan. Ya, ini salah satu kawasan berhampiran dengan base operation SMART Mhm. yang mana sebuah bangunan pangsapuri telah runtuh. Ya, kalau diikutkan berapa ketinggian, berapa tingkat pangsapuri berkenaan dan berapa blok yang ada sebenarnya tuan di kawasan itu? Uh, Ketinggian pangsapuri ini 7 tingkat, Mhm. mana
Di kawasan ini terdapat 3 blok yang telah runtuh dan blok-blok yang sedia ada ni pun telah mengalami keretakan dan tidak sesuai lagi diduduki lah. Mhm. Tuan, mungkin Tuan ada mendengar cerita ketika kejadian itu dalam gempa yang berlaku. Sebenarnya waktu dan juga ketika kejadian itu ke mana penduduk Bangsa Puri ini sempat, mungkin mereka yang sempat lari untuk selamatkan diri, mereka berada di mana? Kejadian semasa gempa bumi ini berlaku pada lebih kurang jam 4:30 pagi. Hmm. Jadi situasi sebenarnya mereka sedang tidur Hmm. di rumah masing-masing lah. Memang subuh waktu tu. Jadi kebanyakan yang mangsa tu memang berada di bilik tidur. Hmm. Mhm. Dan juga semua kawasan dan juga tempat yang Tuan nyatakan tadi telah pun di-cover ataupun telah pun dilihat ataupun misi pencarian itu secara terus dia telah pun dilaksanakan dan sebagainya. Dan akhir sekali Tuan, apa yang Tuan boleh katakan terutamanya kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton ketika ini? Pastinya semangat kami rakyat Malaysia bersama-sama dengan 70 lebih mungkin anggota yang berada di sana. Tetapi dalam masa yang sama, solidariti dengan puluhan ribu mangsa yang terkorban disebabkan gempa bumi ini dan sebagainya. Akhir kata daripada Tuan untuk pasukan Tuan, untuk rakyat Malaysia dan sebagainya. Uh, bagi saya mohon doakan uh, kumpulan kami yang berada di Turki ini selamat menjalani tugas sebagai rescue dan selamat kembali ke tanah air dengan tanpa sebarang perkara-perkara yang tidak diingini berlakulah. Mhm. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Major Syahrul Nizam Jaafar, Yusa Komander Ajutan Pasukan SMART yang kini berada di selatan Turkiye, dan pastinya itu cerita dan juga perkembangan terkini yang dapat kita kongsikan dengan seluruh rakyat Malaysia. Kami tidak bersama-sama dengan pasukan SMART dan juga pasukan penyelamat di sana, termasuk bersama dengan Major sendiri, tetapi pastinya semangat dan juga doa kami sentiasa bersama-sama dengan keseluruhan anggota penyelamat yang berada di sana, keseluruhan mangsa yang terjejas dan sebagainya. Ini solidariti yang kita bawakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Major, jaga diri, sampaikan salam kami kepada seluruh anggota penyelamat di sana, dan ini adalah perkongsian besar untuk kita fahami dan juga untuk kita nilai dan juga dalami. Baik, itu saja waktu yang kita ada dalam agenda awal ni. Kita bercakap langsung berkaitan dengan kejadian gempa di Turki. Saya Ihsan Dahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.